Rahmat Allah turun sebanyak-banyaknya kepada penuntut ilmu. Dalam satu hadis sehingga dinyatakan, orang yang man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan jalan baginya ke syurga. Bukan anak-anak kita saja yang kita hantar mengaji secara formal, tidak muslimat. Bahkan kita sendiri yang duk datang hari-hari ni ke dalam majlis ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya ke syurga. Nak dapat syurga tu bukan mudah, bukan murah. Syurga tu mahal tak? Mahal. Bayarannya, salah satu bayaran untuk kita mudah jalan nak masuk syurga adalah dengan menempuh jalan menuntut ilmu. Nak tanya muslimat, tuntut ilmu ni mudahkah susah? Susah, betul? Walaupun secara online, betul? Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Dari semalam tadi dah cari dah baju-baju, nak serika baju mana, yang mana sesuai, nak color yang sama. Tak naklah pakai yang minggu lepas, nanti kawan tengok baju sama. Tu orang perempuan punya style. Kalau orang lelaki lain pula. Selagi isteri dia tak ambil baju tu letak dalam mesin, 2 minggu lah baju tu. Bila kawan tanya, kau pakai baju yang sama? Tak, baju ada 3 pasang. Itu style orang lelaki. Orang perempuan tak boleh. Dia mesti bertukar-tukar. Allahu Akbar. Start dari malam-malam tadi ni kita dah ada baju special untuk kita setrika, untuk kita sediakan. Nak datang semata-mata nak menuntut ilmu. Kita ingat masa kita ada dekat dalam ni baru kita dapat pahala, tidak. Masa kita niat daripada semalam lagi. Ataupun masa kita niat, masa muslimat jemput saya kata okey, masa tu dah deal, dah niat, betul tak? Masing-masing dah tanam, dah niat, malaikat dah catat dah untuk kebaikan. Masa tu dah ada dah pahala. Semalam lagi dicatat, pegang saja baju, dah pahala dah berjalan. Setrika baju, siap-siap baju kita dengan baju suami, baju anak-anak, lagi pahala bertambah-tambah. Makan pagi pula, masak siap-siap. Tak naklah cik abang ngomel kat rumah, kita datang majlis ilmu tak berkat. Maka masak, pahala berjalan lagi. Setiap langkah kita tu nak hala ke tempat majlis ilmu, semuanya berpahala. Tiba-tiba muslimat baru kita langkah, tak masuk lagi majlis ilmu, baru pakai kasut. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam syurga. Tak dengar lagi majlis ilmu, baru nak pergi, ajalnya sampai di situ, maka mudahlah jalannya untuk ke syurga. Bayangkan muslimat, bila kita berjaya masuk dalam majlis ilmu, langkah saja malaikat setiap pagi mereka ini akan pergi cari mana dia tempat yang buat majlis ilmu. Masing-masing cari. Sebab apa? Nak mendapatkan rahmat Allah dalam majlis ilmu, iaitu mereka tumpang menghamparkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Kita mana nampak muslimat? Betul tak? Kita nampak tak ni? Tak nampak. Tapi malaikat dah hamparkan sayapnya untuk kita sebagai penuntut ilmu. Kemudian seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di tengah cakrawala, yang berterbangan, yang ada melata di bumi,
yang ada di bawah lautan dalam, sehingga sebesar-besar makhluk, sekecil-kecil makhluk, mereka ini beristighfar untuk penuntut ilmu. Ya Allah, ampunkan si fulan ini kerana dia sedang menuntut ilmu saat ini. Kita duduk saja-saja muslimat, buku nota pun kadang-kadang tak bawa, betul kan? Tapi masa kita duduk tu, apa makhluk lain buat? Tengah berdoa kepada Allah, minta ampun bagi penuntut ilmu. Hebat tak kita? Masya Allah. Tu pun kita tak nampak. Kita tak nampak lagi. Betul tak muslimat? Tak nampak. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita namanya penuntut ilmu, kita berdoa pada Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan doa penuntut ilmu. Tambah-tambah yang duduk dalam majlis ilmu sebagai penuntut ilmu tu ibu bapa. Ibu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Ambil peluang masa tu. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosaku dia bapaku, dosa suamiku, dosa para guruku, dosa anak-anakku, dosa keluarga kaum kerabatku, dosa sahabat-sahabatku, ya Allah, dosa seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Ambil peluang berdoa sebanyak-banyak. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita berada dalam situasi yang sangat istimewa. Sebab tu para ulama bila mereka duk mengajar, berceramah, mengajar, sampaikan ilmu, sampai satu ketika bila mereka sakit, mereka akan gagah juga datang ke majlis ilmu. Yang majlis ilmu itu kadang-kadang anak murid mereka sendiri yang mengajar. Mereka tak kisah walaupun belajar dengan anak murid sendiri, padahal mereka dah ulama. Sebab apa? Mereka nak dapatkan keberkatan duduk dalam majlis ilmu. Tu keutamaan. Orang yang datang dalam majlis ilmu ni sebenarnya dia struggle. Betul tak? Struggle ni nak penuhkan surau ni. Ya Allah, jenuh buat announcement. Nak sebut dapat pahala, semua orang tahu. Siapa yang datang majlis ilmu dapat pahala, semua orang tahu. Tapi apakah yakin? Apakah tidak yakin? Semua orang tahu pahala Allah Ta'ala nak bagi, tapi tak berapa nak terliur dengan pahala tu. Sebab tak nampak depan mata. Pahala tu bukan nilaian dunia. Sebab tu Allah Ta'ala, bagi Allah dunia ni tak ada nilai pahala, walaupun tak ada nilai langsung di sisi Allah, walaupun sebelah sayap nyamuk. Tak ada nilai. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata pun, siapa yang datang ke surau ni, yang duduk barisan depan, nanti keluar nanti boleh collect duit dapat RM100. Duduk barisan dekat belakang sikit dapat 50. Barisan belakang lagi 30. Yang dekat depan ni tak payah cerita lah. Kan? Kalau Allah Ta'ala kata macam tu, saya rasa penuh surau ni. Daripada ujung pintu sampai ujung pintu ni, muslimat berebut-rebut. Setiap majlis ilmu, kalau Allah Ta'ala kata dapat ganjaran berupa dunia, penuh tak? Tak buat kerja lain lah. Bayangkan muslimat, kalau ada 5 majlis ilmu, 5 dia pergi duduk barisan depan semua, 5 kali berapa agak-agak? 500 sehari dapat. Kali pula dengan sebulan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Dah jadi pakat jadi kaya raya, penuh sampai depan ini. Tapi Allah Ta'ala tak nak bagi ganjaran dunia, sebab pahala akhirat lebih daripada ganjaran dunia.
Sebab tu dalam kitab Adabul Mufrad dinyatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Allah taala hanya izinkan satu saja rahmat turun ke atas muka bumi. 99 lagi itu Allah taala simpan untuk hamba-hambanya yang soleh di dalam syurga untuk diberi pelbagai kenikmatan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ada dekat atas dunia ni cuma satu saja. Yang satu rahmat Allah ni pun kita saling berkasih sayang. Binatang tidak menendang anak-anak. Manusia saling berkasih sayang. Itu baru satu rahmat. Bayangkan 99 rahmat lagi. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Allah Ta'ala simpan untuk kita yakin yang kita datang ni kita nak dapat pahala, bukan ganjaran dunia, betul tak? Sebab tu struggle, saya kata penuntut ilmu ni dia struggle. Dia nak yakin bahawa dia dapat pahala masa dia dalam majlis ilmu ni bukan senang. Sebab dia akan berlawan dengan dua makhluk. Pertama, nafsu dia. Nafsu ni dia sentiasa, dia duduk dalam diri seorang manusia. Dia akan sentiasa pujuk, bisikkan, alah kalau pergi pun dalam YouTube banyak lagi, boleh buka aja dengar. Ni tambah orang buat live ni kan, buka je live, tak payah datang pun, tak payah susah-susah pun nak datang. Sambil-sambil goreng mi, betul kan? Sambil goreng-goreng apa orang Kedah kata cucok, jemput-jemput, sambil-sambil buat, boleh je, betul tak? Bisikan, pujukan daripada nafsu. Yang kedua, syaitan. Syaitan ni dia cukup takut kepada orang yang berilmu, dan dia cukup suka kepada orang yang banyak lakukan amal ibadah tanpa ada ilmu. Ingat dua perkara yang berbeza. Syaitan takut kepada orang yang nak menuntut ilmu, dan syaitan cukup suka, cukup gemar kepada orang yang tak ada ilmu tapi banyak amal dia. Sebab dia boleh tipu. Sebab tu bila ada orang nak menuntut ilmu, syaitan ni kalau boleh, seboleh-bolehnya dia akan sabotaj. Sampai dia berjaya, orang tu tak datang menuntut ilmu, at least dia tidak ada ilmu. Tapi kalau kawan tu nak solat, kawan tu nak tahajud, nak puasa, nak baca Quran, dia tak apa. Selagi mana dia tidak ada ilmu, syaitan suka. Sebab apa? Kalau kita buat amal ibadah tanpa ilmu akan ditolak. Jadi dia tahu orang ni tak ada ilmu, buat amal ibadah, maka bila dia tak ada ilmu, amal ibadahnya Allah Ta'ala terima tak? Tak terima. Tu syaitan kata buatlah sampai letih, buat sampai lebam, dia kata. Buatlah amal ibadah sampai lebam dia. Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu syaitan dia akan jadi skamer kepada orang yang beramal ibadah. Bukan manusia je yang skamer, syaitan pun dia scam kita. Contohnya lah muslimat. Dalam majlis ilmu kita dah tahu dah keutamaan, kehebatan, kelebihan dalam menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, keberkatan dalam majlis ilmu kita tahu. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmu, dalam masa yang sama perasan tak musliman. Mungkinlah di surau ni, di masjid ni tak ada, ya? Mungkin di tempat-tempat lain lah ada. Tengah-tengah ustaz mengajar dalam majlis ilmu, ada di jauh di sana 2-3 orang insan dia baca Al-Quran. Perasan tak musliman? Ada tak lagu-lagu tu kita jumpa dalam majlis ilmu tu? Tiba-tiba kita jumpa ada 2-3 orang makhluk, dia ambil Quran, dia baca dalam majlis ilmu. Dia tak dengar pun apa yang ustaz tu cakap.
Perasan tak? Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia tidak ada ilmu. Yang tu syaitan suka. Dia scam kita. Kita duk sangka, oh aku ni 2 in 1. Duk dalam majlis ilmu, aku baca lagi Al-Quran, tambah lagi pahala. Rupa-rupanya kena scam. Sebab apa? Kita tidak tahu keutamaan, barakahnya, rahmatnya Allah kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Lebih utama daripada perbuatan amalan yang lain. So kalau kita tengok ada majlis ilmu, stop baca Al-Quran, dengar majlis ilmu. Macam tu. Adab-adab dalam majlis ilmu tu sangat-sangat kena jaga. Kalau tidak, kita kena scam dengan syaitan. Dia seronok. Nampak dua kebaikan, betul tak? Duduk majlis ilmu, baca Al-Quran. Dia dua baik tak? Baik. Tapi manakah kelebihan pada ketika itu? Adalah ketika dalam majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau nak baca Al-Quran juga, start kereta balik rumah, baca di rumah. Baru dapat keutamaan baca Al-Quran. Kalau tidak, kita tertipu. Tu syaitan, dia tak nak orang ada ilmu, orang memiliki ilmu. Sebab apabila orang ni dia ada ilmu, dia tahu selok-belok syaitan. Syaitan ni lebih berilmu daripada kita. Tu dia tahu selok-belok dia. Cumanya syaitan ni dia berputus asa daripada rahmat Allah. Lalu syabaslah kita struggle datang menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hari ini tidak lain dan tidak bukan dengan tajuk utamanya. Mukadimah tadi pun dekat sejam. Wanita dan puasa. Nak sambut bulan Ramadan. Saban tahun kita akan sambut jika diizinkan oleh Allah. Umur kita panjang, maka kita akan bersama dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta kepada Allah, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab ini, ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Maka sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan merupakan ladang pahala yang paling terbanyak kepada wanita. Yang paling banyak. Jangan duk terbayang dalam bulan Ramadan kita akan semua jadi lesu. Tak lesu, mau kata muslimat dalam bulan Ramadan lagi dia kuat bersilat. Betul tak? Sampailah Syawal menjelang. Tu kerja dia. Cumanya kita nak pastikan silat kita tu ada pahala tak? Macam tu. Kalutnya kita dalam bulan Ramadan tu berpahala ataupun tidak. Sebab tu kata Ibn Taymiyah, kata manusia ni ada dua benda dia dekat dia. Orang soleh menjadikan adat itu satu ibadah berpahala. Orang biasa pula menjadikan ibadah tu hanya satu adat. Kita duduk tang mana tu muslimat? Orang soleh menjadikan adat tu ibadah. Dia buat benda yang adat pun jadi pahala dekat dia. Orang kita pula macam kita ni lah, lokal-lokal macam kita ni. Janganlah bajet bagus Ustazah, saya baik dah Ustazah, saya kena salah lah. Kita kena sedar diri lah kan. Yang dekat depan ni pun sama juga dengan muslimat. Masih lagi menjadikan ibadat tu satu adat. Macam mana tu? Kita solat sebab apa?
Sebab mak ayah kita didik daripada dulu lagi solat, tu adat dia lah. Macam tu. Kita anggap ibadat tu adat bagi kita. Pakai tudung kita ni adat bagi kita. Sebab daripada kecil lagi mak suruh pakai tudung. Kita tak terniat pun tudung ni sebagai penutup aurat, tapi satu adat. Macam tu. Tu orang biasa. Kalau orang soleh, mandi tu adat tak? Mandi adat tak? Rutin adat lah kan? Kalau tak mandi, busuklah jawab dia. Sehingga kan orang soleh mandi tu pun dapat pahala. Macam tu. Kita mandi, kalau kita tak niat ibadah, dapat tak pahala? Tak dapat lah. Tu cerita yang adat. Yang adat pun jadi adat, yang ibadat pun boleh jadi adat. Itu orang biasa. Jadi hari ini muslimat, saya teringat satu hadis. Sebenarnya orang perempuan ni senang je nak masuk syurga. Kebaik. Senang je nak masuk syurga sebenarnya. Sebab Rasulullah bagi satu jaminan kepada orang perempuan. Orang lelaki susah sebenarnya nak masuk. Diorang banyak komitmen, tanggungjawab. Orang lelaki tak ada cuti-cuti. Orang perempuan dia ada mudi dia. Orang lelaki tak boleh mudi. Kita tengok kan, suami kalau dia mudi macam kita pun heran. Kenapalah orang lelaki emosi macam orang perempuan? Satu benda yang pelik. Sebab tu, kalau kita tengok orang perempuan ni, bila mana kedatangan Islam memartabatkan wanita. Masa zaman jahiliah, mak, nama mak ni duduk dalam satu keluarga, nama dia mak. Mati ayah tadi, mak tadi tu anak boleh warisi. Macam tu zaman jahiliah. Mak ni macam harta warisan. Dia bukan satu komponen apa-apa, tetapi dia harta warisan yang boleh diwarisi. Itu zaman jahiliah. Ada lagi satu bab yang lain. Wanita ni dijadikan barang dagangan. Dia boleh berkahwin banyak lelaki dalam satu masa. Sebab dia diperdagangkan. Nanti bila dia bersalin, dia mengandung, dia dapat anak, dia boleh pilih mana dia suami yang dia suka untuk jadi ayah dia, ayah pada anak. Itu zaman jahiliah. Bila kedatangan Islam angkat martabat wanita. Angkat martabat wanita ni, Masya Allah, tabarakallah. Bukan sekadar itu sahaja, diiktiraf dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jumpa tak surah Ar-Rijal? Muslimat congak kah? Cari kan? Ada tak surah nama Ar-Rijal? Ada tak? Dalam 30 juzuk tu carilah celah-celah mana pun ada surah Ar-Rijal. Tak jumpa kan? Confirm betul tak jumpa ni? Kok lah ada makna lain? Jumpa tak? Confirm betul tak jumpa? Janji ni tak jumpa betul? Alhamdulillah. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas memang tak jumpa kan? Surah An-Nisa jumpa tak? Jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Sampai begitu sekali Islam mengangkat martabat wanita muslimat. Masya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila
seorang wanita tu dia solat 5 waktu, tak lebih daripada tu. Jangan duk ambil yang sunat-sunat, sebab disebut jelas idza sallatil mar'atu khamsaha, 5 sahaja. 5 tu apa muslimat? 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak sebut pun sunat qabliyah, sunat ba'diyah, sunat fajar, sunat rawatib, sunat nawafil. Tak sebut pun di situ, betul tak? Rasulullah kata 5 waktu. Kalau dia solat, perempuan ni dia solat 5 waktu cukup. Kata ulama, salat ala waqtiha, solat tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya macam ni muslimat, kita nak faham lah. Kalau kita duduk di rumah saja-saja, dah masak habis, masuk waktu, bersegeralah untuk menunaikan solat. Itu solat ala waqtiha. Kalau masuk waktu duk tengok movie lagi, duk berwhatsapp lagi, duk bersinetron lagi, maka lari jauhlah kita. Okey. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu antara maghrib dengan isya, ustaz mengajar dekat depan ni, tengah mengajar majlis semua, tiba-tiba azan berkumandang. Kita yang tak ada wuduk dekat belakang, jangan segera untuk bangun. Selesaikan pengajian tersebut, setelah itu barulah solat berjamaah bersama imam, walaupun pada isya yang waktu yang telah pun tengah arah kita kata. Itu pun dikira sebagai solat awal waktu, sebab mengambil keutamaan berjamaah. Jangan silap faham duk kalut. Ustaz tak habis lagi. Orang dah 8, kita 8 berapa? 8.40, 8.50 baru masuk kan. Kemudian 8.50 azan berkumandang, kita kelang kabut bangun, tinggal ustaz yang duk mengajar. Sebab apa? Dengar ustazah bagi tahu solat ala waqtiha, orang azan saja kena pergi solat. Tidak muslimat, bangun solat seorang-seorang pula tu rugi dia, tak dapat solat pahala berjamaah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah, kena faham bab solat. Sebab solat ni rutin kita seharian. Jangan ambil ilmu hanya sekadar masa sekolah kafar dulu je, masa sekolah agama dulu, setakat tu je kita belajar bab solat. No muslimat, bab solat dia ada peningkatan. Bila orang buat kuliah daurah bab solat ataupun apa-apalah berkaitan dengan solat for muslimah, masuklah, sertailah. Pasti ada ilmu-ilmu yang baru yang kita tak tahu. Banyak bab solat yang kadang-kadang kita tak tahu pun muslimat. Tentang rukun qaulinya, rukun fi'linya, sunat ab'adnya, sunat hay'ahnya. Yang ni pun kita duk celaru lagi. Betul tak muslimat? Kalau kata tak ustazah, saya banyak dah tahu, bolehlah saya nak tanya sikit soalan. Muslimat, takbiratul ihram, dia duduk dalam rukun ke, dalam sunat hay'ah ke, dalam sunat ab'ad muslimat? Dia duduk dalam rukun qauli ke, rukun fi'li ke, dalam sunat ab'ad ke, dalam sunat hay'ah? Simple je saya tanya. Takbiratul ihram, jawab salah pun tak apa, sebab kita belajar. Dalam rukun apa tu? Rukun apa dia? Rukun qauli. Lafaz dia tahniah muslimat. Yang sebelah sini dia selamatkan dengan sebelah sini. Yang sebelah sini bukan tak tahu, tapi dia confuse. Jawab kan takut salah, tapi betul dah kan macam orang jawab kan. Alhamdulillah. Takbir intiqalat pula muslimat, duduk dalam rukun qauli ke, rukun fi'li ke,
Sunat ab'ad ke sunat hay'ah? Takbir intiqalat itu adalah takbir pindah rukun. Sunat, dalam sunat ada dua sunat dalam sembahyang, hay'ah ke ab'ad? Dalam sunat apa muslimat? Memang dia sunat takbir pindah rukun kan, takbir Allahu Akbar rukun, sami Allahu liman hamidah, itu takbir pindah rukun. Dia dalam sunat apa? Sunat ab'ad, kalau kita tinggal, kita kena buat apa? Sujud sahwi. Sunat hay'ah, kalau kita tinggal, perlu tak sujud sahwi? Tak perlu. So kalau kita tinggal takbir intiqalat, kita nak kena tak sujud sahwi? Tak kena. So dia duduk dalam sunat apa? Sunat hay'ah. Ingat satu saja keyword ni, ingat muslimat sampai bila-bila. Perkara yang kita tahu dia sunat dalam solat kita, tetapi kita tinggalkan dia, kita tak perlu buat sujud sahwi, confirm dia sunat hay'ah. Tu je. Tapi perkara sunat yang kita tinggal dia, kita kena buat sujud sahwi, confirm dia adalah sunat ab'ad. Ada dua je, tak banyak pun. Apa? Doa qunut dengan tahiyat awal. Dua tu je. Yang lain tu sunat lain, confirm sunat hay'ah. Itulah serba sedikit tentang solat. Sikit je saya bagi. Itu baku mukadimah. InsyaAllah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, wasamat syahraha. Wanita yang berpuasa di bulan Ramadan. Samat syahraha ni di satu bulan Ramadan saja, tak termasuk puasa sunat. Dia pegang yang Ramadan itu, kalau dia ada kena qada, kena ganti, dia ganti. Dia jaga betul-betul yang tu. Dia tahu ilmu tentang puasa. Masya Allah, tabarakallah. Dia akan dapat kelebihan yang orang lelaki tak dapat. Orang lelaki, dia nak dapat kelebihan ni, dia kena buat banyak benda. Orang perempuan, dia nak dapat kelebihan ni, dia kena buat 4 benda ni je. Wasamat syahraha ni muslimat, maksud kata puasa di bulan Ramadan, yang menjadi ladang pahalanya semasa dia masuk dalam bulan Ramadan. Okey, bila kita masuk bab puasa ni, fahamlah kita puasa bulan Ramadan ini adalah puasa yang wajib. Saya nak bawa muslimat masuk tentang perihal puasa yang wajib. Bagi wanita-wanita yang tidak ada haid, dia dah baligh tapi dia tidak ada haid, wujud tak wanita yang macam tu? Wujud muslimat. Walaupun bukan pada adatnya, adat normal wanita berhaid, akan sampai satu masa nanti wanita itu akan jadi ayyisah. Apa maksud ayyisah? Wanita akan berputus asa daripada haid, iaitu wanita yang menopause. Jangan takut nak menopause muslimat, sebab banyak pahala lagi kita boleh buat di situ. Kita sekarang ni diprovok. Oh, kalau kamu menopause nanti habislah kulit kamu dah tak cantik, kamu dah tak segar macam dulu, asyik panas, emosi terganggu, suami dah tak tengok. Betul tak muslimat? Wanita Islam bukan macam tu muslimat. Yang takut bab menopause ni adalah orang-orang barat saja. Sebab apa? Itu hakikat mereka. Berakhirnya kehidupan keremajaan mereka dah berakhir. Bagi wanita-wanita Islam, seumur 40 tahun, persediaan untuk dia menopause itu adalah persediaan yang sangat baik kepada dia. Meninggalkan dunia sedikit demi sedikit, tumpukan akhirat, insya-Allah.
Bahkan dalam kajian wanita Islam yang menopause, suami dia lagi suka berbanding isteri dia yang selalu ada cuti. Itu berbahagialah wanita-wanita muslimah. Allah Ta'ala bagi peluang tu banyak. Okey, kita faham bila puasa dalam bulan Ramadan, bila dia tidak ada haid, maka dia dapat puasa dengan sepenuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Nak jumpa bulan yang mulia, bulan yang buat sikit dapat banyak, bulan Ramadan ini bukan mudah. Kemudian puasa yang wajib yang kita kena tahu selain daripada bulan Ramadan, iaitu puasa ganti. Kemudian puasa kafarah. Puasa kita kena membayar denda. Kena membayar denda ni bagi siapa? Bagi wanita-wanita kafarah yang ada buat adalah langgar something. Tapi kalau berlaku, minta maaf cakap muslimat, bila berlaku jima' di dalam bulan Ramadan, berjima' di dalam bulan Ramadan, yang kena ganti suami, yang kena bayar kafarah puasa suami, isteri tidak. Minta maaf cakap. Sebab apa? Kenapa bila ditanya para ulama kenapa wanita tak perlu bayar kafarah sedangkan berlaku peristiwa tu dua manusia, bukan seorang-seorang manusia? Kerana perempuan dia mengambil kira batalnya puasanya kerana memasukkan sesuatu di dalam rongga. Betul tak? Dalam mazhab Syafi'i, wanita-wanita ni bila dia berpuasa, tak kira lah wanita ke lelaki ke, apabila kita tengok dalam bab perkara yang membatalkan puasa, apabila salah satu daripadanya memasukkan sesuatu di dalam rongga, hidung ke, telinga ke, kubul ke, dubur ke, memasukkan sesuatu boleh membatalkan puasa. Kalau telinga, macam mana had dia? Yang boleh batal puasa tu had memasukkan sesuatu dalam telinga. Maksud kata dengan jari kelingking ni dah memadai, kecil lagi daripada jari kelingking masuk dalam lubang telinga, batal puasa. Bila masuk dekat hidung ni, hanya permukaan ini saja dibenarkan. Kalau lagi kecil daripada kelingking ni dapat masuk sampai ke rongga ni, maka batal. Mulut pula dia ada had dia, iaitu di antara anak lidah ke bawah. Makhraj ha' tu, lebih daripada makhraj ha' tu dapat masuk, maka batal puasa. Macam tu. Lalu bila berlaku jima' bagi wanita tadi, kenapa dia batal puasa? Kerana memasukkan sesuatu di dalam rongga kubul dia. Itu sebab batal. Bagi lelaki, isu tu tak ada. Betul tak? Mereka benar-benar melakukan jima', maka mereka yang kena kafarah. Bagi orang yang berbuka puasa di siang Ramadan dengan perkara tersebut, bukan dia pergi minum air dulu ke untuk batal puasa baru dia melakukan jima' dan sebagainya, tidak. Tetapi berbuka puasa dengan perkara tersebut boleh menyebabkan lelaki itu tadi kena kafarah. Itu serba sedikitlah tentang ilmu orang yang berpuasa, apatah lagi kepada ibu-ibu macam kita ni muslimat. Kemudian puasa yang wajib lagi adalah puasa nazar. Kalau puasa sunat ni lah banyaklah muslimat. Ingatlah kita kalau tengah berpuasa ni muslimat, banyak benda kita nak kena jaga. Bukan sekadar mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, tetapi tetap menjaga puasa fizikal dan puasa batin. Pernah satu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada dua orang perempuan dia berpuasa ya Rasulullah. Sekarang ni mereka dalam keadaan dah tidak mampu untuk menahan dah puasa tersebut, dalam keadaan yang sangat kelaparan." Rasulullah pun berpaling pada lelaki tersebut. Kemudian lelaki tadi datang lagi, "Ya Rasulullah, perempuan tadi ni dah tak tahan dah nak puasa. Mereka sangat lapar."
Maka Rasulullah panggil perempuan dua orang tadi. Lalu Rasulullah suruh siapkan satu bekas. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada wanita yang pertama tadi, wahai wanita yang pertama, muntahkan apa yang ada di dalam mulutmu, di dalam perutmu, muntahkan. Wanita tadi pun muntahkan. Yang keluar di dalam bekas tadi itu adalah darah, nanah dan ketulan daging. Sampai separuh daripada bekas. Kemudian Rasulullah perintahkan seorang perempuan lagi untuk buat perkara yang sama. Lalu dia pun muntahkan yang keluar darah, nanah dan ketulan daging. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua wanita ini mereka berpuasa menahan diri dari perkara apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka. Apa yang dihalalkan maksudnya muslimat, maksudnya apa yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka adalah asalnya boleh makan macam biasa, betul tak? Boleh minum macam biasa. Makan minum tu halal ke haram? Halal. Namun mereka haramkan, iaitu mereka berpuasa lah. Tetapi Rasulullah SAW berkata, mereka melakukan perkara yang Allah Ta'ala haramkan kepada mereka. Saya sebut mafhum dia. Yang ni dalam duk puasa-puasa tu mereka saling mengunjungi, lalu mereka pakat mengumpat, ghibah. Dalam duk puasa-puasa ni, kamu tadi sahur makan apa? Saya makan apa? Oat saja. Mesin oat dengan susu masam kan. Kemudian makan. Kamu pula makan apa? Saya tadi minum air dengan kurma saja, tak sempat nak buat sahur. Dah lagi berapa minit, lagi 5 minit dah nak azan. Saya hanya sempat bersahur tu saja. Ya ke? Kawan kita yang seorang tu, dia mula sebut dah kan. Yang seorang tu tadi macam mana, dia puasa tak? Tak lah. Dia cakap dalam bulan Ramadan ni bersuka hati dia lah. Kalau dia nak puasa tak puasa, dia dahsyat dia. Mula dah. Bukan nak kata ni, tapi nak cerita je. Tapi kata. Itu maksud yang Rasulullah SAW katakan. Dalam masa tengah puasa tu, dia melakukan perkara yang memang Allah Ta'ala haramkan kepada mereka. Ghibah haram tak? Celah-mencela haram tak? Kutuk-mengutuk haram tak? Apatah lagi kalau fitnah. Bayangkan muslimat, kita ni pakai tudung cantik dah, laku dah, pakai jubah Masya Allah, tabarakallah, karakter dah cantik dah, puasa rajin, solat rajin, tahajud rajin, semua tu kita buat. Satu benda yang kita tak jaga, yakni mulut. Dalam satu hadis, saya sebut mafhumnya, ada 2 rongga, satu rongga atas, satu rongga bawah. Kedua-dua ni boleh jadi bawa orang masuk ke dalam syurga, boleh jadi bawa orang masuk ke dalam neraka. Sebab tu Imam Ghazali kata, sebelum kita nak bercakap, Sayyidina Umar kata, tafakkur qabla an tadhakkur, berfikir dulu sebelum bercakap. Imam Ghazali kata ada 4 benda. Kalau yang kamu nak keluarkan itu manfaat kepada orang, manfaat kepada diri kamu, manfaat kepada orang, teruskan. Yang kedua, kalau kamu nak bercakap, tiba-tiba dalam percakapan itu ada kemudaratan, duduk diam, tutup mulut, zip. Yang ketiga, kalau ada di situ bercampur di antara mudarat dan manfaat, duduk diam juga, Imam Ghazali kata. Dan yang keempat, kata Imam Ghazali, manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada. Maksud kata sia-sia, asalkan bercakap sia-sia.
pun duduk diam. Maksud kata yang pertama sekali je boleh ambil. Itu Imam Sayyidina Umar kata, fikir dulu sebelum keluar. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau kita tengok hari ni, kita cakap dulu baru fikir. Betul tak? Cakap dulu dah keluar, orang dah sentak dah, baru kita terfikir, aku cakap apa tadi rasa macam okey je. Nampak tak? Itu kita. Islam tak macam tu. Islam suruh cakap yang baik ataupun diam. Falyaqul khairan, kalau nak cakap yang baik, au liyasmut, ataupun duk diam. Berasa kata yang keluar tu tak ada manfaat, duk diam. Berasa kalau nak keluar tu manfaat pun tak ada, mudarat pun tak ada, duk diam. Kalau rasa yang keluar tu memberi kemudaratan kepada orang, duk diam. Tapi kalau rasa bila kita cakap orang dapat manfaat daripada percakapan kita, kita pun dapat manfaat daripada percakapan kita, maka teruskan. Ahli psikologi kata apa, Muslimat, orang perempuan dia kena habiskan perkataan seharian dia 21,000 perkataan. Banyak tak? Kalau sampai tidur lagi pun duk bercakap, maknanya tak habis lagi lah 21,000 perkataan. Orang lelaki setakat 7,000 perkataan saja. Beza tak dengan kita? Tu bila habis waktu Aisyah, dia balik daripada kedai kopi, dia masuk dalam rumah, dia dah start diam lah. Kita tanya, abang pergi mana? Oh, tadi tu pergi jumpa. Sikit je dia jawab. Lepas tu macam mana tak? Kita nak buat apa-apa, kita bagi tahu esok saya nak pergi kuliah. Okey. Tu je buah last dia. Kita pun cerita apalah yang kita alami hari tu kepada dia, dia pun ya ke? Okeylah. Dia angguk je. Mata dia tengok TV. Dia angguk. Kita pun cerita dalam hati kita, ya Allah. Tak caring langsung. Spotting pun dah. Macam tak dengar je aku cerita. Sebab rupa-rupanya dia dah habis dah 7,000 perkataan tadi tu. Dia dah tak boleh dah nak rencak lagi, tak boleh. Kita ada lagi 5,000 sebelum tidur. Tu macam mana? Perasan tak esok tu kita cerita benda yang penting malam. Besok tu dia tanya semula kita, semalam apa jadi dengan abang, tak dengar saya cerita semalam. Kita pun dah mula terasa. Rupa-rupanya memang macam tu sikap psikologi. Kata bila mereka habis 7,000 perkataan, mereka dah tak boleh nak pergi jauh dah. Cukuplah sekadar tu. Esok tu dia mula balik sebab dia dah ada 7,000. Tu yang ditanya pagi tu. Habis dah kuarter daripada malam tadi tu. So kita pun jangan bengkak hati, cerita semula untuk dapatkan respon. Dan kita kena ingat, bila 21,000 perkataan tu, orang perempuan bila kena habiskan, jangan duk fikir apa aku nak beletih malam ni, nak habiskan kuarter. Banyak kita dapat peluang, apatah lagi dalam bulan Ramadan. Hindarkan daripada perkataan qauladzur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang melucah, perkataan yang mencaci maki, perkataan yang mengumpat, perkataan yang membuatkan kesalahfahaman, perkataan yang double meaning. Hindarkan. Cari alternatif yang lain. Apa? Berzikir. Banyakkan zikir. Macam-macam zikir muslimat. Nak tambah rumah-rumah kita dalam syurga, nak naikkan bata-bata dalam mahligai kita dalam syurga, perbanyakkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak mudahkan sakaratul maut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gerak. Nak tambah suplemen dalam energi kerohanian kita, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 33 kali setiap waktu. Nak beratkan timbangan amalan kebaikan kita,
subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Nak tilik kesalahan dosa-dosa kita, banyakkan zikir apa sahaja. Nak permudahkan sakaratul maut kita lagi, selawat 1000 sehari sekali. Jangan tinggal. Mudah tak nak dan sampai 1000 muslimat? Mudah je muslimat. 15 minit kita dah dapat 750 selawat. 15 minit makan masa kita tak makan masa. Muslimat bayangkan Allah Ta'ala bagi dekat kita ni 24 jam. Ada siapa dapat 36 jam? Ada tak? Tak ada. Semua cukup kan 24 jam muslimat. Masya Allah. Hanya kita duk buat kerja hari-hari, ibadah hari-hari, solat 5 waktu je. Yang lain tu semua lebih pada masa. Maka kita kena apa muslimat? Kita kena perbanyakkan berzikir di dalam bulan Ramadan. Gunakan dengan baca Al-Quran, gunakan dengan doa, gunakan dengan pembacaan Al-Quran yang memang kita kata dalam bulan Ramadan dimasyhurkan dengan pembacaan Al-Quran. Ini adalah ladang pahala bagi wanita sepanjang dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah tambah lagi 2. Wa hasunat farjaha, pelihara maruahnya. Maruah farjaha ni yang berkaitan dengan syahwat. Syahwat wanita, jaga. Wanita ni kalau dia hilang malu dia buat apa saja yang dia suka. Sebab tu kalau kita tengok dalam TikTok ni, Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, tak terjangkau di fikiran dia berani buat macam tu. Sampai macam tu sekali. Terbaru ada founder duk masukkan dalam grup lelaki perempuan duk cerita pasal atas katil. Dia kata ni ilmu benda macam tu. Ni melainkan nak ajak orang ikhtilat, pergaulan di antara suami orang dengan isteri orang. Cerita pula hal dalam kain kita. Apa yang kita buat dengan suami kita di rumah yang dalam kelambu kita. Muslimat tolong tinggalkan kalau kita jumpa grup-grup yang macam tu. Jangan sesekali duduk dalam grup yang macam tu, yang tak bawa kebaikan kepada kita. Ilmu pendidikan seksual ni bukan dapatannya di dalam macam tu, melainkan akan merosakkan akhlak kita dan moral kita. Allahu Akbar. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ata'at ba'laha, taatlah kepada suami kamu setaat-taatnya, selagi mana dia tidak mengarahkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham muslimat? Insya-Allah kita dah sampai 10.30. Saya memang tak boleh tunggu dah, sebab saya ada satu kuliah jam 11 di Kinrara. Daripada sini lebih kurang sejam muslimat. Tak tahulah kalau muslimat di sana maafkan saya. Wallahu alam. Sebab apa saya ambil ni pun saya selit-selit dulu. Sebenarnya dah penuh, tapi saya selit juga untuk muslimat insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita muslimat. Saya bawa sebelum saya tutup majlis, saya ada bawa buku khataman Al-Quran yang saya dan ustaz sendiri buat untuk muslimat guna pada setiap habis tadarus, untuk leader yang nak lead khataman Al-Quran, untuk grup-grup yang khataman Al-Quran, yang saya dah cetak kali yang keempat muslimat. Daripada 2017 sampai hari ini dah 4 kali cetak. Alhamdulillah, diguna pakai oleh seluruh muslimat, bukan dalam negeri Selangor saja muslimat, satu Malaysia guna pakai. Kita tak perlu lagi time kita nak khatam tu, tak perlu pegang Al-Quran lagi, cukup dengan buku tersebut, penuh dengan kaifiat doa yang berserta dengan makna dan cara-cara kita nak khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi moga-moga muslimat Allah Ta'ala permudahkan jalan muslimat
dengan adanya buku saya ini akan dapatlah jariah bagi saya dan Ustaz. Tak mahal, cuma RM10 saja muslimat. RM10 saja. Mahal tak? Kan nak suruh buat menu rahmah juga. Masya-Allah, tabarakallah. Cukuplah dengan bantuan muslimat kepada saya, dapat juga saya bawa rezeki daripada muslimat ini untuk anak-anak saya yang sedang belajar di luar negara, Maroko dan juga Turki sana. Moga inilah menjadi kebaikan buat mereka di sana. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap kepada pihak Ibu Belanja Dwi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Alhamdulillah hari ini ramai sangat. Harap-harap dari tadi pun lagi penuh lagi. Tadi Ustazah ada sebut pasal Turki, saya terfikir ada tak masa-masa kita kat sana yang terselamat tadi. Tempat pengajian anak saya di Ankara, tapi sahabat yang berada di Gaziantep memang berkesan, tapi alhamdulillah mereka selamat. 4 orang yang berada di sana itu selamat dan bawa ke madrasah yang mereka, dan seluruh rakyat Malaysia insya-Allah selamat di sana. Alhamdulillah. Doakan saya urusan keselamatan dan amal semasa itu dimudahkan Allah. Saya terima kasih kepada Ustazah yang sudi hadir dan tanpa melengahkan masa saya menjemput pengurus CHRP Wan Haji Siti Aisyah untuk menyampaikan sedikit cerita kepada Ustazah. Kita ambil gambar ramai Pak Ustazah.